Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera cikgu ucapkan dekat semua para pelajar. Salam Ramadan, selamat berpuasa, puasa penuh tak setakat ni. Okey. Anyway, kita terus masuk kepada topik kita yang kita akan belajar pada hari ini. Okey, untuk kelas kita kali ini kita terus sambung apa yang kita dah belajar pada minggu lepas, iaitu geografi tingkatan 3 bab 9, sumber semula jadi utama dan kerjasama ekonomi di dunia. Kita dah cover sampai 9.3 contoh kerjasama ekonomi antarabangsa. Jadi untuk kelas kita kali ini kita terus masuk kepada 9.4 iaitu kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa. Okey. Tanpa membuang masa, kita terus masuk kepada tajuk 9.4, okey, iaitu kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa ni. Kita tengok dulu penerangan dia dekat atas tu. Kerjasama ekonomi antarabangsa menjadi pemangkin kepada pembentukan hubungan perdagangan antara negara dan menjadi penggerak kemajuan ekonomi sesebuah negara. Jalinan hubungan ekonomi antarabangsa wajar diperkasa bagi menjamin kesinambungan ekonomi serta pembangunan negara selain daripada memenuhi keperluan masyarakat. Jadi apabila salah satu negara ni, apabila negara-negara ni diorang saling membantu antara satu sama lain, diorang bukan sahaja boleh memberikan manfaat ataupun kelebihan kepada negara diorang sendiri, diorang juga boleh dalam pada masa yang sama membantu negara lain yang memerlukan bantuan diorang. Okey? Jadi apabila diorang dah wujudkan kerjasama tu, apabila dua negara ni dah berbaik, diorang akan kalau ada apa masalah, contoh kalau negara ni susah, negara ni tolong, kalau negara ni pula susah, negara lagi satu ni boleh tolong. Okey? Jadi diorang boleh saling bantu membantu. Jadi tengok dekat gambar ni ada 6 kepentingan dia. Yang warna hijau dekat bawah tu meningkatkan pelaburan, seterusnya memperoleh bahan mentah, yang ketiga mendapatkan bekalan buruh asing, yang keempat menggalakkan pemindahan teknologi, yang kelima membentuk hubungan perdagangan dan yang terakhir ialah meluaskan pasaran. Kita akan tengok setiap satu ni, okey. Jadi kita tengok dulu yang pertama, okey. Ini ialah mengenai buruh asing tadi. Okey, kita tengok poin yang pertama, mempermudah kemasukan tenaga buruh asing dari sesebuah negara ke negara lain untuk menampung keperluan tenaga buruh dalam pelbagai sektor seperti sektor pertanian, perladangan, perkilangan, pembinaan, pembuatan dan juga perkhidmatan. Okey, macam yang kita tahu, sektor pertanian, perladangan, perkilangan, pembinaan, pembuatan dengan perkhidmatan ni dia memerlukan tenaga yang banyak, tenaga yang kuat untuk usahakan, atau kalau tak nanti perusahaan tu tak boleh nak berjaya lah, okey, tak boleh nak dimajukan. Jadi diorang memerlukan tenaga buruh yang mencukupi. Jadi macam mana diorang boleh dapatkan tenaga buruh tu? Daripada luar negara lah, okey. Diorang boleh dapatkan tenaga buruh yang mencukupi daripada luar negara. Bukan diorang tak boleh dapat tenaga buruh yang cukup daripada negara sendiri, tapi kalau penduduk dekat negara dia sendiri pun tak berminat untuk ceburi diorang punya sektor, seperti sektor pertanian diorang, sektor peternakan diorang, perladangan diorang, okey. Jadi kalau dah tak ada tenaga buruh yang nak dengan diorang punya sektor, diorang terpaksalah ambil tenaga buruh daripada luar negara, okey, untuk usaha diorang tu, supaya diorang boleh jalankan diorang punya perusahaan, okey. Poin yang kedua, tenaga buruh profesional seperti pengurus, jurutera dan doktor perubatan kebanyakannya berasal dari negara-negara yang maju, okey. Poin yang ketiga, tenaga buruh yang kurang mahir kebanyakannya berasal daripada negara-negara yang masih membangun. Okey, kalau kita tengok dekat poin nombor 2 dengan poin nombor 3, kita boleh nampak beza dia. Dekat poin nombor 2, dia cakap pasal tenaga buruh yang profesional. Dekat poin nombor 3, tenaga buruh yang kurang mahir. Profesional ni kiranya macam pekerjaan-pekerjaan yang berprestige lah. Okey, yang ada kelas, yang diorang ada nama. Contohnya macam pengurus, jurutera, doktor-doktor, okey. Diorang ni biasanya datang daripada negara-negara yang maju sebab diorang mempunyai sistem pendidikan yang lebih maju. Jadi diorang boleh dapatkan ataupun hasilkan tenaga-tenaga buruh yang lebih profesional lah. Kalau macam poin nombor 3, negara-negara yang masih membangun ni, yang masih struggling to make it, dan diorang hanya boleh hasilkan tenaga buruh yang kurang mahir. Okey, macam yang dia cakap dekat sini lah. Seterusnya kita beralih pula kepada kepentingan dia yang kedua, okey, kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa yang kedua, iaitu pemindahan teknologi. Apakah yang dimaksudkan dengan pemindahan teknologi ni? Okey, kita tengok poin dia yang pertama. Dia menggalakkan pemindahan teknologi
terutamanya antara negara maju dengan negara membangun melalui beberapa cara, iaitu yang pertama, pembelian terus barangan modal, contohnya melalui pembelian mesin, jentera serta peralatan lain dari luar negara. Okey, maksudnya apabila ada kerjasama ekonomi antarabangsa, apabila berlakunya kerjasama ekonomi antara dua buah negara, diorang boleh contoh negara yang membangun ni, negara yang maju ni, okey, dia boleh jual dia punya kemudahan teknologi itu kepada negara yang membangun, okey, kepada negara yang baru nak membangun. Jadi dia boleh bantulah negara yang baru nak membangun tu untuk bangunkan negara dia, okey, untuk majukan negara dia. Sebab dia dah maju, okey. Jadi dia bolehlah bantu untuk negara lain pula. Okey, dengan cara apa? Dengan cara dia jual lah dia punya teknologi tu, okey. Jadi itu yang dimaksudkan dengan pemindahan teknologi. Poin yang kedua, pembelian equity, okey. Syarikat asing memiliki equity atau saham dalam syarikat tempatan dan melatih pekerja-pekerja tempatan dalam syarikat tersebut, okey. Equity ni maksudnya saham lah yang dia dah bagi tahu dekat sini, okey. Poin yang ketiga, perjanjian pelesenan. Okey, perjanjian pelesenan ini ialah syarikat tempatan menjadi pengedar produk keluaran syarikat asing. Kiranya macam dia promote lah produk daripada luar negara. Okey, diorang kira macam supplier, okey, untuk produk yang dihasilkan di luar negara. Diorang pun dapat benefit juga, dan diorang pun dalam pada masa yang sama dapat tolong negara lain untuk jual produk diorang. Poin yang keempat, peraturan paten dan cap dagang, iaitu syarikat tempatan mengeluarkan produk keluaran syarikat asing dengan menggunakan jenama yang sama, okey. Kalau dekat poin yang ketiga tadi dia hanya pengeluar, kalau dekat poin yang keempat ini dia kira macam ada share sekali dengan syarikat daripada asing, syarikat asing tu, dan diorang jual produk yang menggunakan jenama yang samalah, okey. Poin yang kelima, aliran sumber manusia, iaitu pekerja atau pakar asing dibawa masuk ke dalam negara dan memberikan latihan sambil bekerja untuk pekerja tempatan. Okey. Sumber manusia ni maksudnya human resource diorang lah, HR diorang. Okey, pekerja atau pakar yang daripada luar negara dibawa masuk ke dalam negara dia, dan dia pekerja-pekerja ni, pakar-pakar ni diorang diberikan latihan sambil bekerja dengan pekerja tempatan diorang. Okey. Seterusnya kita beralih pula kepada kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa ini yang ketiga, iaitu hubungan perdagangan. Poin yang pertama, membuka peluang antara negara untuk menjalinkan hubungan perdagangan serta mendapat keistimewaan seperti pengecualian cukai, pengurangan tarif kuota dan embargo. Okey, apabila dua negara diorang dah jalinkan hubungan kerjasama antara satu sama lain, jadi apabila dah ada hubungan yang terjalin tu, diorang akan dapat keistimewaan macam dia dah bagi tahu dekat sini lah. Okey, diorang akan dapat pengecualian cukai, pengurangan tarif kuota dan juga embargo. Jadi apabila diorang dah dapat keistimewaan ini, diorang akan bagi benefit dekat negara masing-masing lah. Okey, jadi disebabkan itulah pentingnya ada hubungan perdagangan antara dua negara ni. Okey, poin yang kedua, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri atau Ministry of International Trade and Industry, MITI, dan Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia atau Malaysia External Trade Development Corporation, MATRADE, adalah agensi yang menguruskan perdagangan di Malaysia. Okey, maksudnya ini merupakan badan yang menguruskan perdagangan dekat Malaysia ni lah. Okey, urusan perdagangan Malaysia dengan negara-negara lain, negara-negara asing, negara-negara luar. Okey, jadi ini merupakan kepentingan yang ketiga lah. Okey, hubungan perdagangan. Apabila ada hubungan perdagangan ni, dia akan memberikan manfaat kepada dua-dua buah negara. Seterusnya kita beralih pula kepada kepentingan yang keempat. Okey, kepentingan kerjasama ekonomi ini yang keempat ialah pasaran. Poin yang pertama, membolehkan negara-negara yang bekerjasama ini untuk meluaskan pasaran ekspor barangan keluaran negara masing-masing. Okey, maksudnya negara ini dia boleh jual barang-barang yang dihasilkan dekat negara dia dekat negara lain. Okey, dia bukan setakat boleh jual dekat negara dia sahaja, malahan dia boleh jual juga barang-barang ekspor dia tu, barang-barang negara dia diekspor pergi luar negara dan dia jual dekat negara lain. Okey, jadi dia pun akan mendapat keuntungan juga. So pasaran dia lebih meluas lah. Okey. Poin yang kedua, Brazil mengeksport kayu balak ke beberapa buah negara seperti India, China, Vietnam dan Singapura. Jadi ini contohlah, poin yang kedua ini merupakan contoh.
yang dia bagilah yang kita boleh tengok, iaitu negara Brazil. Brazil ni dia ekspor apa? Dia ekspor kayu balak kepada negara-negara yang dia dah bagi tahu dekat situ, iaitu India, China, Vietnam dan Singapura. Okey. Poin yang ketiga, Rusia pula mengeksport arang batu dia ke negara-negara seperti Korea Selatan, Jepun, China dan Turki. Okey, dia ekspor arang batu. Okey, ini pun merupakan contoh juga pasaran. Seterusnya kita beralih pula kepada kepentingan yang kelima, iaitu pelabuhan. Okey. Poin yang pertama, okey, apabila berlakunya kerjasama ekonomi antara dua buah negara, dia akan, poin yang pertama, menggalakkan pelaburan dalam negara untuk dijadikan modal bagi memulakan sesuatu kegiatan ekonomi. Okey, poin yang kedua, terdapat dua jenis pelaburan, iaitu pelaburan equity ataupun pelaburan saham dan juga pelaburan langsung asing ataupun foreign direct investment. Okey, ini merupakan dua jenis pelaburan lah. Okey, poin yang ketiga, FDI iaitu Foreign Direct Investment tadi tu, dia melibatkan pembukaan operasi syarikat asing seperti syarikat kereta, telekomunikasi serta barangan elektrik dan elektronik di Malaysia. Contohnya macam negara kereta-kereta yang daripada jenama luar negara. Okey, ataupun telekomunikasi. Contoh handphone-handphone yang dihasilkan daripada luar negara, yang barangan elektrik, barangan elektronik yang dihasilkan dekat luar negara tapi dijual dekat Malaysia. Okey, ini merupakan foreign direct investment lah, saham. Okey. Poin yang keempat, Jepun, Korea Selatan, Amerika Syarikat, China dan Singapura melabur di Malaysia dalam sektor elektrik dan elektronik, industri besi dan keluli, industri minyak dan gas serta sektor perkhidmatan. Okey, ini merupakan negara-negara yang banyak menjalankan FDI inilah dengan negara kita, dan contoh-contoh itu ialah contoh-contoh yang dia bagi daripada sektor apa dia orang melabur tu. Dan kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa ini yang terakhir ialah kita akan tengok daripada aspek bahan mentah. Apabila berlakunya kerjasama ekonomi antara dua buah negara, dia akan membolehkan sesebuah negara memperoleh bekalan bahan mentah dari rakan dagang untuk kegunaan domestik dan juga industri melalui import. Maksudnya diorang import diorang punya bahan mentah daripada luar negara. Okey. Poin yang kedua, China mengimport petroleum mentah dari beberapa buah negara seperti Arab Saudi, Oman, Iraq dan juga Rusia. Poin nombor 2 ini contohlah, okey, dia bagi contoh. China lah. China ini dia import dia punya petroleum daripada Arab Saudi, Oman, Iraq dan juga Rusia. Okey, negara-negara ini yang merupakan supplier petroleum mentah kepada negara China. Poin yang ketiga, Mexico dan Kanada merupakan antara negara utama yang mengimport gas asli daripada Amerika Syarikat. Poin nombor 3 ini pun merupakan contoh juga yang dia bagi. Okey, jadi cikgu rasa sampai itu sahaja dulu untuk kelas kita kali ini. Okey, dan Alhamdulillah itu merupakan tajuk yang terakhir lah untuk bab 9 ni. Okey, so kita dah settle untuk bab 9 bulan ni. Cikgu dah cover semua subtopik yang ada dalam bab 9. Okey, jadi untuk latihan kita kali ini, cikgu nak pelajar semua buka modul yang dah diberikan ini. Okey, buka modul ini dan cikgu nak pelajar semua buat latihan yang terdapat pada muka surat 11 ini sahaja. Okey, dekat muka surat 11 ni je. Ini je latihan korang untuk kelas kali ini. Okey, kalau ada apa-apa soalan yang tak faham daripada modul ini, kalau ada soalan yang tak faham, boleh tanya dekat grup WhatsApp yang dah disediakan. InsyaAllah cikgu akan terjawab. Kalau ada penerangan cikgu yang kurang jelas atau penerangan cikgu yang tak faham pun boleh tanya juga dekat grup WhatsApp yang dah disediakan. Jadi cikgu nak ucapkan semoga berjaya, good luck untuk exam minggu hadapan. Okey, exam bulan Mei. Soalan yang cikgu berikan untuk exam kali ini hanyalah soalan berdasarkan bab 9 ini sahaja. Okey, sebab kita hanya cover bab 9 sahaja untuk bulan ini, jadi soalan dia hanya berdasarkan bab 9 ni je lah yang kita dah belajar. Okey, jadi cikgu harap pelajar semua boleh ulang kaji, baca balik semua yang cikgu dah ajar untuk bulan ini. Untuk nota, boleh refer juga nota yang cikgu dah bagi dekat dalam modul ini. Okey, cikgu ada sediakan nota-nota ringkas dekat muka surat awal-awal tu. Boleh refer kepada nota-nota tu juga. Nak refer kepada buku teks pun lagi bagus, tak ada masalah. Okey, jadi insya-Allah kita akan jumpa lagi untuk kelas akan datang seperti biasalah. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera.